Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan kita pelajaran kita dalam kitab Fathul Mu'in. Cuma kita ni Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Ain. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama India, nama dia Zainuddin Al-Malibari. Malibari. Alhamdulillah, perbincangan kita masih lagi dalam perkara-perkara sunat ketika ambil wudu ataupun selepas wudu. Dalam siri yang lepas kita telah bincang iaitu yang ke-20 yang ke-18, yang ke-19 doa kan. Kita sudah baca bab doa ambil wudu. Jadi alhamdulillah dalam kitab kita ni dan kitab yang lain telah menyebut tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa berwudu. Doa berwudu seperti yang telah kita belajar dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doanya, ingat lagi, apabila selesai daripada kita berwudu, kita berdoa. Dalam kitab ni kata hadap kiblat, angkat tangan berdoa, tengok ke langit. Yang tengok ke langit itu kita dah bincang, tidak ada riwayat yang sahih. Yang adanya sahihnya setakat ni, siapa dia ambil wuduk kemudian dia baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tengok kan, dalam doa tu maka dibuka baginya pintu langit. Allahu akbar. Berapa pintu langit? 8 pintu langit. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian kita pergi kepada bacaan yang kedua, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Bacaan yang ketiga iaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi dalam kita sudah baca, tengok dalam kitab kita Perisai Muslim, bacaan selepas berwuduk, bacaan nombor 9. Bacaan nombor 9 yang ada perisai dalam handphone tu, tulis tengok nombor 9, dia tulis bacaan selepas wuduk. Tuan-tuan ambil bacaan ni, menarik untuk kita baca, kita amalkan, sebab kelebihannya yang sahih, fadilatnya besar. Abu Anas selalu pesan kepada pelajar-pelajar beramal dengan sunnah, hatinya tenang, pahalanya confirm insya-Allah. Sebab apa kita kata tenang? Sebab kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kata pahala confirm? Sebab Nabi yang beritahu, bukan orang siapa-siapa yang beritahu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pun hadis yang menyebut tentang baca selawat, kemudian baca inna anzalna, surah Al-Qadar. Itu kita sudah bincang, rawahu Dailami, hadis itu tidak sahih. Baik, kita pergi kepada doa setiap anggota. Dalam kitab kata, banyak dalam kitab kita, ada dalam kitab-kitab fiqh menyebut tentang setiap anggota itu dibaca. Setiap anggota, basuh muka, Allahumma bayyid wajhi, basuh tangan, Allahumma atini kitabi. Doa bagus, tapi janganlah dijadikan setiap anggota begitu. Kerana apa? Kerana Syekh Malibari, dia kata, aku ikut fatwa Imamun Nawawi yang mengatakan doa setiap anggota yang masyhur itu fala aslalahu yu'taddu bihi, tidak ada asal yang boleh dipegang dengan dia. Sebab itulah kata Syekh Malibari, hazaftuha taba'an li Syekhil Mazhab An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi aku ambil
aku hazah daripada kitab aku ni sebab aku tak mau berikut apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita break di Waqila. Tengok dalam kitab kita ni. Di muka surat 23 ada dinyatakan mana qila. Kalau kita belajar kitab fiqh para pelajar semua, bila sebut qila dikatakan, maknanya itu satu pandangan yang dhaif. Dikatakan ada di kalangan ulama mengatakan sunat. Kita baca setiap kali sebut anggota itu, kita baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebab apa? Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mustaghfiri. Al-Mustaghfiri dia kata hadis ini bertaraf hasan gharib. Para pelajar tengok apa yang dikata oleh Al-Mustaghfiri dalam kitabnya Ad-Da'awat. Tulis kitab Al-Mustaghfiri ni, Syekh Mustaghfiri ada kitab dia nama Ad-Da'awat, dan juga Ibnu Asakir meriwayat dalam kitabnya Amalih, kata di Al-Hafiz Ibnu Salah, Al-Hafiz Ibnu Hajar. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, dia kata ruwiya zalika an Ali. Tulis ruwiya zalika an Ali min turuqin dha'ifatun jiddan. Min turuqin dha'ifatun jiddan. Maknanya cerita Mustaghfir ini riwayat daripada Sayyidina Ali bacaan tadi, tapi jalan-jalan dia terlalu lemah. Dha'ifatun jiddan. Lemah saja. Sedangkan kalau kita nak tengok dari sudut amal hadis dhaif pun, ulama kata jangan terlalu lemah, tapi Ibn Hajar kata sini dha'ifatun jiddan, terlalu lemah. Maka cukuplah apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar. Siapa dia Ibn Hajar? Ibn Hajar ni dipanggil pakar dalam bidang hadis, dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga telah meletakkan bahawa tidak ada asalnya daripada bacaan, maknanya asal yang sahih. Nawawi kata apa? Qala ba'du ashabina, iaitulah Syekh Abdul Fath Nasr al-Maqdisi Az-Zahid. Dia kata sunat bagi orang berwuduk, dia kata di awal wuduknya selepas bismillah mengucap tadi asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir. Nawawi kata hadzal ladzi qalahu la ba'sa bi illa annahu la asla lahu min jihatis sunnah. Maknanya kalau bacaan tu cantik, siapa kata tak cantik? Mengucap dua kalimah syahadah sangat cantik, tapi kita nak letakkan di sini di tempat bacaan berwuduk ini la asla lahu min jihatis sunnah ay as-sahihah. Mana dari sudut sunnah yang sahih tidak ada. Wala na'lam ahadan, karena itulah aku tak jumpa ulama-ulama mazhab Syafi'i yang awal-awal menyebutnya, wallahu alam. Namun begitu Ibnu Hajar sebut tadi daripada Mustaghfiri, tapi dia sendiri mengatakan turuk jalan-jalannya tidak baik. Alhamdulillah penjelasan sudah jelas. Maka kita berpindah kepada tajuk kita ni pula, tanda sunat yang ke-21. Letak nombor. Sunat yang kedua selalu syurbuhu min fadli wadu'ihi. Pelajar-pelajar kena letak bagi atas, min fadli wadu'ihi. Dan disunatkan meminum air dari sisa wuduknya. Kita sudah ambil wuduk, air yang lebih tu sunat kita minum. Jadi di sini para ulama Islam, ulama kita ni berbincang tentang apa yang maksud sunat air itu. Contohnya Al-Aini dia ada syarah, dia nama dia Umdatul Qari, syarah kepada Sahih Bukhari. Dia kata maksud lebihan sisa wuduk di sini, apa dia sisa wuduk di sini, iaitu yang air lebih lagi. Contohnya satu beldi kita ambil air, satu timba, lebih lagi tu lepas kita wuduk pasal kaki ada lagi, minum. Ataupun yuhtamal, tulis yang kedua maksud dia air yang lebih di anggota kita tu. Mana lepas kita basuh kaki semua tu ada lagi lebih, boleh kita minum. Tapi di sini ada timbul masalah dalam fiqh Syafi'i, dia ada ma'ul musta'mal. Baiklah. Kalau setakat tu ada pandangan ahli fiqh kata sunat diminum air dari sisa wuduknya berdasarkan kepada hadis. Ada hadis. Bila sebut hadis kita kena takhrim. Hadis ni kata apa? Anna fihi
syifaan min kulli da. Minum air sisa wudu itu menjadi ubat bagi tiap-tiap penyakit. Menjadi ubat tiap-tiap penyakit. Kalau sampai di sini, maka kita kena break seketika. Baik. Hadis ini ada ke tak ada? Jawabnya ada. Tanda pelajar, hadis yang pertama iaitulah riwayat Bukhari daripada Ali. Sayyidina Ali ni dia solat zuhur, kemudian dia selesaikan masalah orang ramai di Kufah, sampai ke asar. Bila waktu asar, orang bawa air. Bila mari air, dia minum, dia basuh muka dia, basuh tangan dia, basuh muka dia, kemudian sapu kepala dia, basuh kaki, kemudian dia bangun, fasyaribah, dia minum pula air itu. Air lebih daripada wuduk dia tu. Itu jelas ada. Tapi adakah menjadi satu sunnah mesti minum air selepas wuduk? Lepas pada wuduk, prank ambil setebok minum. Yang kedua, hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad daripada Abi Hayyah. Dia kata, aku tengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berwuduk tiga kali, summa qama fashariba fadla wudu'i. Kemudian dia bangun, dia pun minum air lebih daripada wuduk. Hadis ini sahih. Maka itulah kata Syekh Al-Aini rahimahullah dalam Umdatul Qari, dia kata sama ada air tu hak lebih dalam bekas dalam timba dia ataupun hak ada di anggota wuduk dia tu, dia kata wallahu a'lam. Jadi yang pentingnya air lebihan wuduk itu boleh diminum. Kemudian kalau perlu kita berdiri, boleh minum sambil berdiri kalau perlu, tapi tidak dijadikan budaya adat. Contohnya kita nak minum air tak ada tempat duduk, boleh je kita berdiri. Tapi jangan kata budaya, tak apa saya nali pun minum air lah. Nabi SAW menunjukkan keharusan tapi tidak menunjukkan satu galakan. Kita kena ingat. Baiklah. Adapun hadis yang dibawa oleh musannif, tanda pelajar ni. Hadis yang mengatakan minum air lebih daripada asyurbu min fadli wudu'il mu'min. Minum air lebihan air wuduk seorang mukmin itu fihi shifaun sab'ina da, menjadi penawar kepada 70 penyakit. Allahu akbar. Adnahum alham, paling kurang penyakit stres, serabut. Siapa dia stres, dia ambil wuduk minum air. Baik, jangan cepat, tanda di kitab itu. Hadis ini diriwayat oleh seorang yang bernama Al-Ukashi. Tanda. Apa nama rawi hadis dia? Muhammad bin Ishaq Al-Ukashi. Kata di Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi kata apa? Ukashi muttaham bil kazib, seorang yang dituduh sebagai pembohong fil matni was sanad. Sanad dia bawa pembohong, hadis yang dia bawa pembohong, maka kerana itu ramai di kalangan kata di Yahya ibnu Ma'in, Al-Ukashi kazzab, Ukashi rawi hadis ini pembohong. Ibnu Adi kata yarwi anil Auza'i ahadis manakir maudhu'ah, riwayat dia semuanya mungkar maudhu'. Maka disitulah telah dibuat khulasah oleh beberapa orang, di antaranya Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal Mutanahiyah. Dia kata apa? Wa fi isnadihi wadha, rawi dia tu pembohong, penipu, pemalas hadis. Asy-Syaukani rahimahullah juga kata sedemikian, dan ulama-ulama yang semasa juga mengatakan hadis itu maudhu'. Tanda pelajar, hadis kelebihan minum air itu maudhu', maka kesimpulannya tidak ada sunat minum air selepas wuduk. Tapi andainya kita dahaga, dipersilakan minum. Bukan kerana wuduk, kerana nak minum air. Wadah? Pelajar-pelajar tulis. Maka sunat minum air selepas wuduk ini tidak menjadi satu sunnah, tetapi boleh minum sekiranya kita perlu nak minum, dipersilakan. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian, banyak cerita kita dalam masalah ini. Dalam masalah hadis-hadis kita ni banyak. Sebab itulah pelajar-pelajar, kita mesti mendalami ilmu hadis. Kalau tak pandai setara mana pun, biar kita berhenti baca kitab-kitab hadis,
dan kita boleh tahu di manakah riwayatnya, di manakah kita nak cari sumber hadis sahih dhaifnya, supaya apa? Supaya kita kita duduk dalam suasana yang demikian. Baik para pelajar sekalian, mungkin timbul soalan tentang minum berdiri. Ana ada syarah panjang dulu dalam sahih ketika kita syarah hadis Bukhari, bahawa ada satu masa Nabi kita bangun malam, dia pergi minum di kereba di waktu tu, waktu malam. Kata di para ulama tidak menjadi budaya, cuma menunjukkan keharusan. Harus kalau perlu kita minum berdiri boleh, tapi jangan kata budaya sentiasa. Sebab itulah saya tegur, kadang-kadang kita buat perhimpunan imam-imam, pendakwah-pendakwah, pihak hotel letak air, teh, kursi tak ada. Kesian setengah-setengah imam kita ni cabut kasut, duduk atas kasut, cabut duduk, ada yang duduk atas tangga, macam-macam, sebab mereka berpegang dengan hukum sunnah kita minum secara duduk. Namun kalau perlu dibenarkan, setakat itu. Tapi jangan jadi budaya nak minum berdiri saja. Baik, kita pergi kepada yang panjang lagi ni. Kita pergi kepada yang ke-22, tanda belajar. Yang ke-22, wa yusannu rasyu izarihi bihi. Nah, tanda ni. Dan disunatkan memercikkan air sisa wudu itu pada pakaiannya, seluarnya ataupun kainnya, seluarnya atau kainnya, kalau ia tuhmah, kalau dia boleh menimbulkan was-was, kainnya terkena kotoran. Untuk apa? Bagi menolak was-was. Oleh itu kata sebahagian ulama, disunatkan bagi orang yang berwudu itu duduk pada tempat yang air tidak memercik kepadanya. Mana kita nak wudu, jangan tempat air memercik kita. Percik balik air itu jadi was-was kita, kena air musta'mal lah, kena air najis lah, macam-macam. Sebagaimana yang telah dizahirkan oleh syekh kami, siapa dia? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, Tok Guru kepada Malibari ini, Ibnu Hajar nama dia. Dan dengan demikianlah dipahamkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam memercikkan air bagi wudu pada kainnya atau seluarnya. Jadi di sini tuan syekh kita tak sebut, dia kata wa alaihi yuhmal, maka di sinilah ditanggungkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas wudu, Nabi kita renjiskan air di kain dia. Manakah hadis? Tanda pelajaran. Hadis ini dikeluar oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan lain-lain. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril datang fi awwalin ma yuha ilaih. Jibril datang mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-wudu was-salat, dia ajar wudu, ajar solat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha minal wudu, apabila selesai daripada wudu, akhaza ghurfah, dia ambil ghurfah. Apa ni? Ambil ghurfah ni satu cebok gitu, sikit. Mimma'in fanadhaha biha farjahu, maka dia renjiskan di sekitar kawasan faraj. Untuk apa tu? Hadis. Dalam hadis yang lain, dalam An-Nasa'i pun dia kata macam tu juga. Bila kata di Mujahid Al-Hakam bin Sufyan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa nadaha farjahu. Nabi kita ambil wudu, kemudian dia renjis di kain dia tu. Hadis dalam Nasa'i. Maka para ulama hadis berbincang. Kata di Al-Imamul Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi, seorang ulama hadis, dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, dia kata al-intidah ini maknanya istinja bil ma', maknanya basuh dengan air. Ada yang mengatakan tidak, maksud dianya selepas daripada ambil wudu, renjis air itu di kawasan sekitar kemaluan kita ni, supaya kalau kita nampak ada basah-basah, tidak menimbulkan was-was. Tak timbul was-was, kata, aku ni keluar air kencing ke? Keluar air kecil ke? Air kecil tak
tak tus kan, maknanya dia menimbulkan was-was, maka ketika itu elok dibalal, direnjis air. Tapi kalau kita ambil wuduk, kain kita dah basah dah, tak perlu renjih-renjih lagi lah kan. Ini untuk menghilangkan was-was, sebagaimana kata Imam Nawawi daripada jumhur ulama, yakni rasyal farja bil ma ba'da al-istinja liyadfa' bidzalika waswas. Nawawi kata tujuan kita renjih air ni untuk nak menghilangkan was-was. Tapi kalau kita tak ada was-was, kita pun ambil air wudu, air pun mencik habis dah, kain ni tak perlu lagi kita duk renjih-renjih air, basah kain kita pula kan. Ini untuk menghilangkan was-was. Kena ingatlah. Banyak masalah kita ni kan. Nak menghilangkan apa? Hilangkan penyakit was-was. Penyakit was-was ni macam-macam dia mari. Dia tak sebut sini, cuma dia sebut elok kita renjih air. Tapi panjanglah perbahasannya. Di antaranya Nawawi lah kata rahimahullahu taala liyamfiya anhul was. Semua ulama-ulama dia kata tujuannya nak hilangkan was-was, supaya kita tengok kalau aku ni keluar air kecil, ada saya rentih ke tadi, bagi orang was-was. Kalau awak tak was-was, perlu tak perlu? Tidak jadi syarat kan. Wallahu alam. Lebih-lebih lagi sama kita ni, kalau kita renjih air pula orang tengok, kenapa kain basah mai atas masjid ni, jadi panjang pula hikayat. Allahu akbar. Baiklah para pelajar sekalian, itu yang keberapa kita? Yang ke-22. Kita berpindah kepada yang ke-23. Sunat yang ke-23, wa rak'atani ba'dal wudu. Wa rak'atani ba'dal wudu, dan disunatkan sembahyang 2 rakaat selepas mengambil wudu. Selesai kita ambil wudu, apa nak buat? Terus salat. Keluar daripada tempat ambil wudu, salat. Dia panggil solat sunat wudu. Solat apa tu? Solat sunat wudu. Tanda pelajar-pelajar, solat sunat ini dibenarkan sepanjang waktu. Tidak ada waktu larangan. Tidak ada waktu larangan. Ambil wudu lepas asar, berwudu selepas subuh, sali rakaatain boleh. Apa kelebihan dia? Tengok ada dalam sebuah satu buku kecil ni, ana letakkan dalam bab wudu ni, nama dia solat sunat wudu, muka surat 78. Jemaah yang ada buku sunnahmu amalanku ni, cik kita ni, dia kata solat sunat berwudu pada suatu waktu subuh. Dengar cerita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku apakah amalan yang telah engkau lakukan dalam Islam ini sehingga aku mendengar bunyi tapak kakimu dalam syurga. Nama Nabi kita, Allah Ta'ala bagi mukjizat dia dengar Bilal duduk berjalan pak dalam syurga. Nabi tanya Bilal, engkau buat apa Bilal? Bilal menjawab, kata Bilal, tidak ada satu amalan yang saya buat, saya mengharapkan inilah pahalanya, melainkan setiap kali saya selesai berwudu pada waktu malam atau siang, saya pasti akan bersolat dengan wudu itu seperti yang dianjurkan kepadaku untuk melakukan solat sunat wudu. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ni panjang. Para pelajar sekalian, kita tengok dalam kitab kita ni ada nama dia sunnahmu amalanku. Manakah hadis? Tanda hadis ma min ahadin yatawadda. Tanda dalam kitab ni tuan Syekh tak sebut. Dia kata waqila, ada hadis. Ma min ahadin yatawadda, mana-mana orang yang berwudu, fayuhsinul wudu'a, dia perelokkan wudu dia, mana ambil sunnahnya buat yang apa ni, yang rukun tu wajib dah kena buat, yang sunnah dia sempurnakan. Wa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat selepas daripada berwudu itu 2 rakaat. Yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima, dengan syarat khusyuk,
Mana dia solat tu dengan keadaan khusyuk, tidak khayal, ingat betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla, illa wajabat lahul jannah. Orang ni dijamin syurga. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan nak syurga? Nak? Nah, setiap kali ambil wudu, salli raka'atain, 2 rakaat. Payah lalu dia tu. Nah, jadi bunyi syurga, mula-mula jawab sedap, nak? Nak. Solat lepas wudu. Ni kalau kita tanya seorang-seorang ni, berapa kali dah kita solat lepas wudu? Selalu. Alhamdulillah. Tak apa nak anggut dalam tu. Dah. Oh, ada juga orang jawab, ustaz jangan tanya takut riak. Takut riak. Nak royak kau orang takut riak. Dah. Anak kata kalau takut riak jangan cakap yang saya bima takut tak ada. Allah. Hadis ini dalam Muslim. Wa rawal Bukhari wa Muslimun an Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa nahwa wudu'i hadha. Siapa dia berwuduk seperti wuduk aku ni, sempurna wuduk. Thumma qama faraka'a raka'ataini. Kemudian dia bangun melakukan solat sunat 2 rakaat, la yuhaddis fihi ma nafsah. Dia tidak khayal. Solat betul-betul ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa jadi? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Dihapuskan dosa-dosa dia yang lepas. Tanda pelajar, dosa-dosa kecil. Dosa besar kena taubat. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, fihi istihbabu salat rak'ataini aqibal wudu. Dalil-dalil yang kita sebut tadi menunjukkan kepada sunat kita melakukan 2 solat 2 rakaat setelah selesai daripada wudu. Kita kata alhamdulillah. Kelebihannya sudah ada, tinggal lagi nak amal. Balik pada kitab kita. Dalam kitab ni kata apa? Sunat 2 rakaat wudu selepas mengambil wudu, iaitu 2 rakaat itu dinisbahkan pada wudu pada adanya. Nama dia sunnatul wudu. Kita nak niat apa? Niat sunat wudu. Itu makna nisbah tu. Dia kata tunsabani ilaihi. Dinisbahkan pada wudu sebab kita solat lepas wudu. Sama juga kita sudah tawaf di Mekah, kita solat 2 rakaat itu dipanggil raka'atayut tawaf. 2 rakaat tawaf. Ini 2 rakaat wudu. Maka 2 rakaat sunat wudu itu menjadi terluput. Dia punya expired tempoh dia bila? Dengan lamanya masa berselang pada urufnya. Uruf ni suasana semasa. Kita tengok lepas ambil wudu tu lama lah dia pergi minum air dulu. Apa ni, buat air kopi teh dulu, buat dulu. Nak salat sunat lah. Jangan lama. Itu maksud dia. Sebab tu nama dia aqibah. Aqibah mana? Mengiringi. Lepas wudu pakai baju rakaatain. Dan mengikut setengah ulama, sebahagian ulama kata 2 rakaat itu terluput dengan niat berpaling daripada melakukannya. Ada juga dia kata bil i'rad, maknanya dia kata sudah ambil wudu, malah solat nak rehat ya, terputuslah dia punya mualat dengan niat dia tadi. Itu yang kedua tanda. Wa ba'dihim, ini kata setengah ulama yang lain, terluput sunat wudu itu dengan keringnya anggota wudu. Lama sampai kering wudu, nak salat sunat. Tak, habis dah tempoh. Naknya kalau kering ke, yang penting kita ambil yang pertama tadilah mengikut uruf, ikut tak munasabah. Dah kita sekali dengan mandi. Walaupun dalam sunnah yang kita bincang lepas tak boleh kita keringkan, tapi oleh kerana kita mandi sekali, kita gosok, kita lap sekali dengan mandi yang kita, maka kering dia. Adakah tak boleh sunat? Lap masih boleh. Sebab tu dia kata waqila wa ba'duhum. Itu pandangan-pandangan yang ada. Waqila bil hadas. Ni sedap lagi. Ada kata sunat wudu ni habis tempoh dia kalau kita berhadas pula, baru habis tempoh. Itu ambil wudu barulah. Maknanya wudu yang tadi tak ada sunat, sudah tamat, sudah expired, dia tak valid dia punya tempoh. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, yang penting para pelajar, kita kena buat solat sunat wudu ini besar kelebihannya. Tadi 2 hadis yang kita baca. Hadis yang 3, kisah Nabi bertanya Sayyidina Bilal,
radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Baik, bagaimana cara nak solat? Nah, tengok. Dalam kitab ni dia letak kaifiat. Setelah ana semok dalam kitab-kitab hadis tidak menyebutkan kaifiat. Yang adanya solat sunat ni kita baca Al-Fatihah. Selepas baca Fatihah tu kita boleh baca yang mana-mana surah yang kita nak baca. Biasanya beberapa solat sunat Nabi kita baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Manakala kita kekalkan tu ya baik juga. Dalam kitab ni Tuan Syekh sebut tapi dia tak sebut sandaran. Dia kata apa? Dan disunatkan membaca dalam rakaat yang pertama daripada 2 rakaat itu ba'dal Fatihah. Fatihah rukun, ingat. Wajib kena baca. Tapi yang sunatnya apa dia? Ayat. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Surah An-Nisa ayat 64 pada rakaat yang kedua selepas Al-Fatihah. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Surah An-Nisa ayat 110. Tulis pelajar, Tuan Syekh kita tidak sandarkan kepada mana-mana hadis. Manakala kita nak, maknanya maksudnya dalam solat sunat ni terbuka, kita nak baca surah apa pun boleh. Yang pentingnya Fatihah, kemudian baca surah. Fatihah nak baca ayat ini pun boleh. Ayat-ayat yang kita ingat pun boleh. Baca apa ni, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, boleh. Wallahu alam. Tamatlah kita dalam perbincangan 23 sunat berkaitan dengan wudu. Sebelum, waktu berwudu, selepas wudu. 23 sunat. Ada yang betul-betul sunat yang sabit, yang sahih, dan ada sunat yang diperbincangkan oleh para ulama hadis tentang kesahihannya. Baik, kita akan pergi. Ada lagi sunat. Tamatlah 23. Kita pergi kepada faidatun. Tanda ni. Ini perbincangan ni penting sikit. Kalau nak kata besar, penting jugalah. Apa dia penting? Yahrumut tatahhur bil musabbali lisyurbi. Haram bersuci, mengambil wudu dengan air sabil, air yang orang letak di masjid wakaf, yang diperuntukkan bagi orang minum. Penat kita ni. Contohlah kita kata orang hantar mari air berkotak letak di tangga masjid. Letak sini. Air ni biasa air macam ni untuk minum ke untuk wuduk? Untuk minum. Kita pergi ambil air, dia ambil wuduk. Dalam kitab kita ni kata haram. Haram berwuduk, buat basuh dengan air yang disabil. Sabil itu musabbal, air sabil maksudnya air yang orang sedekah khas untuk wuduk. Baik, sekarang ni orang tak letak air, tapi dia letak mesin air. Kan banyak di tangga masjid tu ada mesin air. Tak kiralah macam-macam jenis nama ada. Saya pun tak nak sebut nama sebab mereka tak lantik kita jadi duta, duta syarikat. Air itu untuk minum ke untuk ambil wuduk? Untuk minum. Jangan diambil wuduk dengan air itu. Wuduk pahit itulah. Air pahit sudah disediakan, wuduk di situ. Wa kaza bima juhila haluhu 'alal aujah. Dia kata apa? Tengok dalam kitab kita. Dan demikian juga haram bersuci dengan air yang tidak diketahui keadaannya. Adakah ianya disabilkan untuk minum atau untuk berwuduk, mengikut yang aujuhnya, mana pendapat yang ada pandangannya. Tak boleh. Orang letak air ni untuk minum ke untuk wuduk? Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, kita kena tahulah kalau orang letak air kotak tu, air botol ni untuk wuduk ke untuk minum? Untuk minum. Yang kita ambil wuduk dengan dia tu kenapa? Itu masalah. Kecuali lid-darurah. Mana indah darurah, air langsung tidak ada, kering semua air. Yang adanya air botol-botol ni.
Pada waktu itu kita kata insya Allah boleh, tapi dengan sangat jimat. Tak bolehkah kita pergi ambil tayamum? La, ada air. Tayamum ni untuk waktu tidak ada air saja. Kecuali kalau kita guna wuduk dengan air yang ada ni, mati habis orang sebab tak boleh nak minum. Dahaga. Pada ketika itu haram kita guna air, kita kena berpindah kepada tayamum menggunakan tanah. Wadah? Tulis itu. Dibenarkan ketika darurat dalam kadar yang cukup minima. Mana minima ni kadar yang cukup sedikit. Boleh jadi kita basuh sekali-sekali je, jangan ada basuh semua. Untuk apa? Sebab air itu air untuk wakaf minum, bukan untuk dibuat wuduk. Jelas di sini. Niat yang ketiga ni ada satu masalah lagi. Wa kaza hamlu syai'in minal musabbali ila ghairi mahallihi. Dan demikian juga haram memindahkan sesuatu benda daripada benda yang disabilkan, yang disedekahkan bukan kepada tempatnya. Baik benda itu seperti air yang disabil bagi bersuci atau untuk minum, haram dipindahkan daripada tempatnya. Orang hantar mari air letak di masjid, dia kata air ni untuk diminum di sini. Kita pakai lisi dalam poket 2-3 botol seorang buat balik rumah, haram. Lepas sebab tuan dia kata minum di sini. Di mana? Di masjid. Tapi kalau dia terbuka, contoh orang hantar mari 1 lori air letak di tangga, tuan-tuan dipersilakan minum, dia tak kata minum di mana-mana, itu tak ada masalah. Nak balik ke rumah boleh, nak balik ke anak cucu pun boleh. Sekarang ni kita kena niat kepada si tuan punya sabil. Dia sabil untuk apa? Kalau dia sabil untuk wuduk, bolehlah kita minum. Tapi kalau dia sabil untuk minum, jangan dibuat wuduk, apalagi nak mandi, kan? Tapi kalau dia kata khas sabil ini untuk masjid, jangan keluar daripada masjid, minum di sini. Ada setengah orang tu dia tak suka, kan? Dia tak suka menimbulkan masalah. Timbul lagi soalan orang pergi Mekah, wuduk dengan air Zam-Zam di masjid haram macam mana? Wallahu alam, kita nak kata macam mana? Sebab masjid haram tu memang dia tulis di tong lisyurbi, ma'un lisyurb, ma'u Zam-Zam lisyurb, air Zam-Zam untuk diminum. Tiba-tiba kita buat ambil wuduk, kif. Jadi masalah. Jadi kena muhasabah lah, ambil perhatian itu. Kecuali ada air dalam masjid haram juga, dia memang dia buat tempat untuk berwuduk. Walaupun dengan air Zam-Zam, lah haraja. Sebab air Zam-Zam ni kita boleh wuduk, kita boleh mandi dengan dia, tak salah. Boleh je nak mandi. Oi mahal, itu cerita lain. Mahal di sini. Nah, tapi kalau duduk di Mekah, taklah mahal. 1 tong besar tu berapa liter? 10 liter kau. 5 rial. Lebih murah daripada air mineral. Lebih murah daripada air mineral. Air mineral mahal lagi. Kita kata tidak menjadi masalah. Baiklah. Tuan Syekh Malibari ni rahimahullah ta'ala, dia suka letak masalah-masalah far'iyat, faedah-faedah selingan. Menarik jugalah kitab dia ni, kan. Sama dalam kitab kita Wisyahul Afrah, kitab Jawi, banyak furu'. Jadi kita boleh, orang panggil ceria minda di situ. Tamatlah kita pergi ke terakhir dalam bab wuduk ini. Wal yaktasir ay al mutawaddi hatman. Baca Melayu dah masa dah. Dan hendaklah orang yang berwuduk itu membataskan dirinya, mana berjimat-jimat secara wajib. Tengok, letak nombor secara wajib. Selepas pada ni berjimat secara sunat. Ada 2 kategori dalam kitab ni, hatman wa nadban. Tulis letak nombor yang pertama, secara wajib. Bahasa kita ngaji undang-undang dia panggil mandatory. Siapa dia langgar ni berdosa kan ni. Wajib hanya membasuh atau menyapu yang wajib. Mana bila air tak ada, kita kena ambil hak wajib je, sekali-sekali. Maka tidak boleh ia menigakan 3 kali. Dan tidak boleh dilakukan lain-lain amalan sunat wuduk. Kenapa? Dengan sebab kesutukan waktu solat. Kita sedar tidur, tinggal 5 minit lagi nak masuk asar, nak maghrib.
Masya Allah, lompat kita pergi ambil wudu, ambil yang wajib je, rukun saja, tak boleh sembah. Dari melakukan sembahyang seluruhnya dalam waktu itu, jadi waktu yang sudah kesuntan ke masa untuk nak salat dalam waktu, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dan ulama lain. Dan ulama mutaakhirin, ulama yang kemudian daripada Baghawi, ulama mazhab kita ni, mengikuti beliau itu. Tetapi Al-Baghawi sendiri memberi fatwa tentang luputnya sembahyang, bahawa kalaulah orang itu sembahyang dalam waktu yang suntuk itu, menyempurnakan sunat-sunat dia, sunat-sunat dengan ia melaksanakannya walaupun ia tidak mendapat serakaat dalam waktunya, maka itu dibolehkan. Jadi Baghawi sebut asalnya tak boleh, sekarang ni dia kata boleh pula. Kenapa? Dan beliau membezakan orang yang menumpukan kepada maksud, yakni sembahyang, walaupun dengan melakukan sunat-sunatnya terkeluar sebahagiannya daripada waktu, tidak mengapa. Maka halnya itu ialah seperti kalau orang yang sembahyang itu memanjangkan bacaan dalam sembahyangnya, maka tidak mengapa, walaupun ia membawa keluar kepada terkeluar daripada waktunya sebahagian daripadanya, atau kerana sedikitnya air. Jadi kita tengok pula air sedikit, hak tadi kalau keluar waktu tak boleh. Mana masa sudah sempit, jangan lagi ambil sunat-sunat, ambil yang wajib saja, terus solat. Masalah perbincangan tentang Baghawi ini panjang di sini. Sebab apa dia kata boleh? Macam orang solat kita ni kita kena baca, wudu kena baca Fatihah, kemudian kita rokok cara tamakninah, walaupun dah habis waktu, teruskan. Cuma wudu ni macam mana? Itu masalah dalam wudu. Jadi wudu ni kita boleh ringkas. Kenapa nak ambil panjang-panjang? Sebab tujuan kita berwudu, maksud dia untuk apa? Maksud wudu untuk apa? Untuk wudu ke untuk salat? Untuk salat. Wudu tu syarat, maka syarat tu diambil ringkas supaya kita sempat salat. Allahu alam. Baik. Keadaan yang kedua, yang tadi masa sempit. Wajib, dalam keadaan wajib ni, dalam keadaan yang kedua, iaitu air sedikit. Tulis tepi kita qillatul ma. Tulis nombor 2 qillatul ma, air sedikit. Kalaulah ada bersama dengannya air yang tidak mencukupi bagi menyempurnakan bersucinya, kalau ia meniga-nigakan basuhnya, atau kalau ia melakukan sunat-sunatnya duk berkomo-komo, habis air situ dah, atau kalau ia berhajat kepada air lebih itu bagi yang muhtaram, yang haus, mana orang ataupun binatang yang dihormati, dahaga. Kita nak ambil wudu, kucing duk ngak dahaga. Kalau kita bagi minum, mati kucing. Apa nak buat? Iaitu binatang yang dimuliakan pada syarak, maka haram baginya menggunakan air itu di dalam membasuh atau menyapu yang sunat-sunat di dalam wudunya. Demikianlah juga dikatakan oleh para ulama dalam hubungan dengan mandi wajib bila air sedikit, seperti yang tersebut di atas. Jadi kita kena ingatlah, maknanya kalau air itu sedikit, kita tengok, kalau aku ambil wudu, orang tak boleh minum, maka haram kita berwudu dengan air, ataupun boleh kita wudu tapi secara ringkas. Yang lebih lagi itu kita nak bagi minum kepada orang atau hayawan yang sangat berhajat ketika itu. Wallahu alam. Baik, kita pergi pula kepada kategori yang kedua, nadban, sunat. Yang tadi wajib jimat menggunakan air, ia sunat berjimat-jimat menggunakan air, tulis. Dan sunat berjimat cermat bagi orang yang berwudu, membataskan diri, maknanya tidak boros, tidak banyak guna air, guna yang wajib saja, dengan meninggalkan yang sunat-sunat dalam wudu, bagi mendapatkan jamaah yang tidak diharapkan ada jemaah lain lagi daripada jemaah itu.
Contohnya kita mari, waktu kita berjalan itu kita tahulah ni maghrib kan. Maghrib. Kita pun dengar ada imam dah rokok dah. Rokok yang kedua. Mana kita tinggal satu lagi rakaat. Jadi kita ambil wuduk yang wajib je. Cepat supaya kita sempat solat dengan imam. Kecuali kita tahu waktu kita sampai tu ada 20 orang lagi belakang kita tu. 5 orang lagi ada sedang berwuduk, kita telan tenang. Kalau imam solat sudah, kita buat solat jemaah lain. Itu boleh. Ini maknanya dia kata. Maka betul, yakni na'am. Apa yang dikatakan tentang wajibnya seperti menggosok-gosok air, maka segia ia mendahulukan di atasnya, sebagai seperti halnya dengan apa yang terlalu. Tentang sunat mendahulukan dia luput dengan uzur daripada yang tunai walaupun terluputnya jamaah. Wallahu a'lam. Wa in fatatil jamaah, maknanya kita kena tengoklah. Maknanya kita nak laksanakan sunah terlepas yang besar, sunat yang besar iaitu salatul jamaah, maka kita kecilkan sunat wudu, kita sempat melaksanakan sunnah salatul jamaah. Baiklah. Para jemaah sekalian, tamatlah kita tentang wudu. Tinggal lagi tatimmah fi bayani asbabit tayammum wa kaifiyatihi, iaitulah tentang sebab-sebab sebab apa? Tayammum, kan? Sebab bertayamum. Jadi insya-Allah tayamum ni kita akan masuk. Sebab panjang ni perbincangan. Kalau kita masuk, lewat pula masa kita. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita akan pergi ke tayamum di dalam siri kita yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.